Boleh? Po amai-amai, belalang kaki 3, undi ramai-ramai, calon nombor 3, Tuan Permas, Saudara Reza Busu. Po amai-amai, belalang kaki 2, jom ramai-ramai undi calon nombor 2, Victor. Tuan-tuan dan puan sekalian, 70 tahun dahulu, 1952, seorang pujangga bangsa, Datuk On Jaafar, pengasas UMNO, telah mencetuskan satu idea dengan menubuhkan satu parti dipanggil Parti Negara yang mahu disertakan bersama-sama orang Cina, orang India dalam satu parti pelbagai kaum, Parti Negara. Tapi pada waktu itu kepimpinan UMNO telah nyah keluar Datuk On daripada UMNO pada waktu itu. Dan sekarang tuan-tuan dan tuan, 70 tahun telah berlalu, sejarah akan berulang. Inilah dia pemimpin yang kita tunggu, yang kita ini untuk betulkan balik negara kita pada masa akan datang. Tidak lain dan tidak bukan Datuk Seri Panglima Muhammad Abdal, Presiden Warisan Malaysia. Terima kasih Ketua Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar? Ayam Balwi Unun Baita Raja Hao Nalama. Hari ini hari yang bersejarah. Pasal apa hari sejarah? Kerana hari ini boleh menentukan masa depan bangsa Johor, negara Malaysia. Hari ini Malaysia tidak terkenal, bukan harus sebagai sebuah negara yang membangun, sebagai sebuah negara yang maju, sebagai sebuah negara yang menjadi contoh. Mahkamah putuskan, keputusan mahkamah hukumnya diputuskan. Keputusannya ialah is an embarrassment, memalukan negara Malaysia. Rasuah, jual kuasa, kejar pangkat, kejar duit. Hari ini bersejarah. Kita nak pastikan jangan berulang di Melaka sampai di Johor. Kita pilih hari ini pilihan raya, bukan hari raya. Hari raya tunggu bungkus makanan. Hari raya ada angpau. Ini bukan hari raya, ini pilihan raya. Pilihan raya kita pilih wakil, kita pilih parti kita. Mana parti yang seharusnya memerintah negara Malaysia? Mana wakil rakyat yang perlu kita pilih untuk mewakili rakyat? Bukan wakil poketnya, bukan wakil pangkatnya, bukan wakil duitnya, bukan wakil nafsu dia. Tapi kita nakkan wakil rakyat bersuara untuk rakyat di negara Malaysia. Jangan salah pilih. Jangan harap boleh kena kita pilih bangsa kita. Orang Melayu, kalau dia pencuri, malu orang Melayu. Kalau dia perompak, malu negara Malaysia. Apa artinya kepada bangsa semata-mata? Oleh kerana kita mengundi seorang insan, bukan hanya wajib perlu diukur oleh kerana bangsanya, agamanya, tapi yang jauh lebih penting ialah amalannya. Dia jadi YB, kalau duduk di rumah susah itu YB. Saya beli sempurna, kalau saya balik sampai jam 2 pagi buka pintu rumah saya.
Bukan saya bohong itu. Betul. Dari pagi sudah buka, malam pun buka. Jangan musim pilihan raya kita buka, lepas pilihan raya kita tutup. Besok pilihan raya balik, dia tutup pintu kita. Dan ini yang kita namakan memilih bukan untuk nafsu kita. Besok tentukan undi yang ada ialah menentukan bukan hanya diri kita, tapi kepada zuriat kita, cucu kita, negara kita, bangsa Johor. Jangan tidak ada maruah martabatnya. Ini yang kita mau letakkan. Pasal itu warisan orang tanya kenapa bertanding di Johor. Kacau daun saja. Orang cakap kacau daun. Pas pimpinannya daripada Kelantan. PKR pimpinan dia Nur Ibrahim daripada Cerotukun, Permatang Pau. DAP pimpinan dia Kit Siang daripada Melaka. Kalaulah PAS dari Kelantan, kalaulah DAP dari Melaka, kalaulah PKR daripada Pulau Pinang boleh bertanding di Johor, takkan pula pimpinannya orang Sabah tak boleh bertanding di Johor. Apa Melaka saja yang Malaysia? Apa Pulau Pinang saja Malaysia? Apa Kelantan saja Malaysia? Sabah juga Malaysia, Sarawak juga Malaysia. Kita nak pastikan, pertama kita masuk ke Johor, kita nak satukan umat Malaysia tidak mengira bangsa. Sama ada dari Sabah, sama ada dari Sarawak, sama ada dari Perlis, sama ada daripada Kedah, ya, sama ada daripada Johor. Ini pertama. Ajaran Rasulullah SAW ialah mengikut ajaran Islam di negara Malaysia. Tidak ada ajaran menjadi ikutan. Semua yang menjadi ikutan ialah ahli sunnah wal jamaah. Betul tak? Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Mengikut imam mazhab Syafi'i. Yang abdal walaupun tak sempurna. Yang penting kepada kita penyatuan umat dulu. Semenjak kita mencapai kemerdekaan, almarhum Tunku Abdul Rahman menemukan Global Commission di Malaysia. Apa ditemukan Global Commission? Orang putih datang ke Sempurna tahun 1962. Saya masih kecil ikut dengan ibu saya. Ditanya ibu saya, ditanya oleh bapak saya, sama ada setuju kita bentuk Malaysia. Jauhnya Sabah dan Sarawak waktu itu Borneo dipisah oleh lautan Cina Selatan. Keperbagaian ajaran kaumnya, suku kaum yang ada di Sabah ini cukup banyak, lebih daripada 46 buah suku kaum. Orang Bajau orang, Suluk orang, Kedasan orang, Usul orang, Murut orang, Sungai, bawah sungai, orang Bukit, bawah bukit. Macam-macam suku kaum yang ada di sana. Tapi alhamdulillah, bila Global Commission bawa soalan-soalan, orang tua-tua kita, saya masih ingat ibu saya laungkan setuju, tak tahu setuju apa, saya masih kecil lagi. Rupa-rupanya setuju untuk membentuk Malaysia. Maka lahirlah sebuah negara yang berdaulat, yang berpadu, tidak mengira bangsanya, tidak mengira kampungnya, tidak mengira agamanya. Orang Iban, orang Bidayu, orang Dusun, orang Murut, semuanya, orang India, orang Cina bergabung, bekerjasama, tidak mengira anak bangsanya, keturunannya, maka terbentuklah Malaysia. Tidak ada kacau balau, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Malaysia kita merdekakan. Betul? Negara lain tumpah darah itu, bergaduh. Pasal apa? Kita suntuk nurani rakyat umat waktu itu, bahwa kita katakan kita akan bangun negara ini tidak mengira bangsa dan agama. Maka terpanggillah semua bangsa yang ada, semua agama yang ada untuk membentuk Malaysia. Pasal itu kita nak akan bertanding di sini. Masalah sekarang di Malaysia bukan
bukan hanya masalah tidak ada kerja, sampai masalah sitima pun ada. Nak minum bir pun jadi masalah, nak pakai chopstick pun jadi masalah, nak makan pun jadi persoalan. Saya pergi bekuk semalam di kampung, minum di kedai kopi. Tak ada pernah pemimpin negara yang duduk di situ minum kedai kopi. Cina datang, orang asli datang. Datuk Seri, kami tidak ada hospital ini, Datuk Seri. Di mana hospital? Kampung kami jauh, 30 batu. Nak pergi hospital, 30 batu baru sampai. 60 tahun merdeka, siapa perintis? Barisan Nasional dan UMNO. Saya pun bekas UMNO. Saya pun bekas naik presiden. Kita sedar, kita insaf. Walaupun saya daripada sempurna, bukan saya sempurna. Ada kesilapan. Saya tegur, saya bersuara selaku wakil rakyat di kabinet, di parlimen, di majelis tinggi UMNO, Perhimpunan Agung UMNO, Mesyuarat Agung UMNO, bersuara untuk rakyat, bukan untuk jawatan saya selaku menteri, bukan untuk jawatan saya selaku naib presiden. Saya korbankan segala-gala sampai saya masuk penjara, lokap, tidur di lantai, tidak ada bantal, tidak ada tilam. Saya bertilamkan sejadah saya solat. Siring tanda saya sumbayang, siring tanda saya makan, siring tanda saya tidur. Saya sedar, saya insaf. Maka dari itu kita keluar daripada UMNO. Tun Mahathir, UMNO diharamkan tahun 1965. Dia pengasas UMNO. UMNO sudah mati, lahir UMNO baru. Yang bekas pengasas menghidupkan UMNO hari ini mau kasih mati UMNO. Betul tak? Johor kononnya UMNO dilahirkan di Johor. UMNO pilihan raya ke-14 dimatikan di Johor. Boleh pula mati UMNO di Johor? Boleh tak? Pasal apa mati? GST, harga barang. Hari ini lebih daripada GST. Satu ekor ayam harganya sudah melonjak naik. Bukan hanya dagingnya, kakinya, kepala dia, sampai telurnya pun hargaan. Itu baru satu ekor. Belum masuk makanan-makanan lain. Belum masuk sistem keadaan kehidupan manusia. Hari ini isu bukan One TV, hari ini bukan hanya isu GST harga barang. Ada dahulu pilot, besan saya, menantu saya orang Muar dari Gresik. Uli pula ada menantu di Muar, perempuan, tapi warisan tidak boleh masuk ke Muar. Lah kau orang kota, ukuran pilot dulu kerja mas, hari ini Qatar Air pilot captain. Saya jumpa dengan pilot mas, jumpa dengan dia, lepas itu antar orang ke rumah saya. Siapa dia ni? Kerja apa dulu? Pilot captain. Dulu kapal dia terbang atas angin, hari ini dia jalan bawah tanah, naik kereta, jadi Grab driver. Kapten. Jumpa lagi. Lepas itu cerita, kapten buat apa? Jual burger. Baik gaji sambung ibu, mak dagang burger harga 5 kilo. Dulu kapten berpuluh-ribu gaji, sekarang jual burger. Dulu ada kereta kena tarik. Dulu ada rumah kena tarik. Dulu ada kerja, sekarang tidak ada kerja. Ada kerja tertandas di Singapura, orang Johor. Ada yang tidak boleh balik 3 tahun, ada yang tidak boleh balik 2 tahun. Tapi pemimpin yang ada hari ini UMNO boleh bercuti, boleh berumrah, boleh ke Dubai, boleh ke Jepun. Apa dorong ingat di Jepun tidak ada COVID? Di Singapura saja COVID. Apa dorong ingat di Saudi Arabia tidak ada COVID? Orang boleh makan angin,
Tapi rakyat cari makan tidak boleh. Undang-undang apa? Undang-undang double standard. Bagi pemimpin boleh, bagi rakyat tidak boleh. Rakyat kena sedar, bangkit bangsa Johor, bangkit pengundi-pengundi Johor. Jangan tidak bangkit. Terkadang itu saya bimbang. Mau pilih mana satu kerajaan? Jangan lakukan apa yang berlaku di Melaka. Hari ini kita letak 2 orang calon ada di sini, 6 keseluruhan. Ya. Daripada Permas, mana calon dia kencing? Sampai tamangi. Melain apin makin diundi. Saudara Riza, seorang peguam orang muda, calon di Johor Jaya, seorang muda, seorang penyaga, sampai tidak rambut mengundi, mau mencari undi. Si Victor. Kita letak calon-calon kita. Bukan tujuan 6 yang kita letak, kita mau ambil kuasa. Mana boleh berkuasa di Johor dengan 6 kursi saja. Betul nggak? Ya, betul. Tapi kita sedar, di sini gelombang yang kita mau lahirkan di Johor untuk gelombang Putrajaya negara Malaysia. Kita boleh tanding 100%, tapi kalau menang 1 baru 1%. Kalau kita bertanding 1 kursi, menang 1 kursi 100%. Bala logi. Ini yang kita nak jelaskan. Pasal apa? Gelombang 6 ini boleh membawa, harus melemaskan Putrajaya pada pilihan raya ke-15. Pasal apa? Kita mau satukan umat, tidak kira bangsa, tidak kira agama. Hari ini baru terima orang dari mantan adun Permas, Zakaria, dengan istri dia, dengan rakan-rakan dia, bersatu. DAP pun ikut dengan kita. Mana si Jeff Koi? Tidak ada. Tidak ada Jeff Koi. Denny ada. Bekas Menteri Pelancongan Pulau Pinang, DAP 35 tahun, bendahari di Pulau Pinang, hari ini menjadi ahli warisan di Pulau Pinang, menjadi penggerak di Pulau Pinang. Barang kasinaan paguyut, bangsa paguyut, dupangai nalah itu. Di peringkat parti-parti lain, bukan setakat bersatu, bukan setakat kita katakan DAP, MIC. Sundra, mana Sundra? Datuk Sundra, anak bekas timbalan Presiden MIC Tan Sri Subramaniam punya anak. Tadi ikut dengan saya di Bukanlas. Terlalu laju kereta saya jalan. Pasal saya takut nanti kamu lambat jumpa sama saya. Kalau lambat jumpa nanti lambat saya dapat undi. Pecut laju-laju. MIC pun ikut, MCA pun ikut, DAP pun ikut, bekas UMNO pun ikut. Suhaimi, bekas adun di Tanjung Piang, bekas naik ketua bahagian UMNO di Kukuh, di Tanjung Piang, bekas UMNO, banyak lagi pimpinan yang menyertai. Pasal apa? Kita nak satukan umat. Itu tujuan pertama, kita nak mengambil kerajaan yang ada. Keduanya, kita nakkan kerajaan yang ada ketulusannya, pemerintahan. Ketiganya, kita nakkan kerajaan yang ada dari segi kesaksamaannya. Masuk sekolah, masuk hospital, masuk kerja, masuk macam-macam. Pastikan tidak mengira bangsanya. Ini dipilihnya. Mau
sekolah Cina, mau sekolah kebangsaan, mau cari kerja, berpilih-pilih kita. Walhal rakyat Malaysia. Betul. Oh, pasal apa kita tidak undi Cina? Kenapa kita tidak suka Cina? Pasal bangsa dia. Si Victor ada syarikat yang kerja dengan si Victor, orang Islam, orang Melayu. Dia bagi gaji. Tiap-tiap bulan orang Melayu dapat gaji dari dia. Dia dapat gaji, dia bawa duit, kasih makan anak dia, kasih sekolah anak dia. Orang Cina yang kasih sekolah bantu anak dia. Kita tidak kira paksa. Bila saya melihat keadaan ini, jangan mengira bangsa, ya, jangan mengira agama semata-mata. Ya. Tapi yang penting kepada kita kira amalan. Letak bangsa pemimpin kalau mencuri negara ini. Apa arti dia? Letak YB kalau dia tidak bantu, apa arti dia? Kita nakkan seorang YB yang boleh beramal, berbakti kepada umat di negara Malaysia. Kita nakkan supaya ada keadilan sistem pemerintahan. Kena ada inklusivitas kekitaan. Kena ada perpaduan. Itu diantara perkara yang kita bawa dalam gelombang pemerintahan negara Malaysia. Kita perlu rombak keadaan. Ini tidak. Sistem pemerintahan negara Malaysia berdasarkan 4 tiang. Pertama, institusi raja-raja. Kita hormat, kita sayang. Keduanya, sistem berparlimen. Parlimen yang mengubah dasar. Yang mengubah dasar, kabinet, eksekutif. Lepas itu, judisiary, kehakiman, pelaksanaan, polis. Semuanya, ada polis malam ini, saya tahu. Bukan dia yang mengubah undang-undang, kami yang mengubah undang-undang di parlimen. Dia yang melaksanakannya. Jangan pula kita yang mengubah, dia tidak laksana. Kalau dia tidak ditangkap, kalau warisan tangkap. Undang-undang apa ini? Orang makan durian dihukum, yang lain makan durian boleh. Undang-undang apa ini? Sinaji berhimpun beratus orang, boleh. Datuk Syafiq berhimpun tidak boleh lebih dari 100. Undang-undang apa ini? Ini yang kita kena sedar. Jangan hanya hidup UMNO, hidup PN. Siapa yang hidup? Dia yang hidup. Kamu nampak kalau pilihan raya? Setiap pilihan raya kalah-kalah hari raya dibuat oleh dia. Betul tak? Datang bungkusan. Kalau tidak pernah minta bungkusan, dia datang. Kalau tidak pernah minta duit, malam ini sudah bagi duit. Betul tak? Kamu tidak minta, kamu tidak mau. Orang yang datang, dia datang dengan baju dia serba biru. Dari tudung biru, baju biru, seluar biru, kasut biru, cermin mata biru, pen pun biru. Banyak duit mau beli pakaian dari atas sampai ke kaki, lengkap berserba biru. Lepas pilihan raya, hilang, terbang sana sini. Jadi ini yang kita nak pastikan. Pilihlah pemimpin, pilihlah parti yang mempunyai maruah martabat integritas. Jangan ulangi di Melaka, jangan ulangi di pilihan raya lain. Secara hari ini kita nak ukir di Malaysia, kita mula di Johor. Boleh? Akan tak boleh? Hadirin yang dihormati sekalian, saya sudah dan tahu. Terkadang itu saya tahu saya ini mempunyai juga maklumat. Saya ini bekas pemimpin PN, UMNO, naik presiden, 2 penggal di Johor saya bertanding 100%. Kalah lagi si Kalinudin oleh saya, kalah lagi Isyamuddin. 7 negeri saya dapat 100%. Perlis 100%. Kedah pengurusi perhubungan saya dulu 100%. Kedah saya dapat 100%. Pasal saya, istri saya orang Kedah, Sungai Petani. Orang Sabah
boleh beristrikan orang Semenanjung. Warisan tidak boleh masuk ke Semenanjung. La haula wala quwata. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, pilihan raya ini pilihan raya yang cukup penting kepada kita. Ya, ukir sejarah pada besok pagi. Saya tahu macam-macam yang ada. Pilihlah calon ini. Rizal, Victor, Mano, Suhaimi, Hishamuddin, Sikino. Di Permas, di Bekuk, Chandra, di Mahkota, Maknur, di Bukit Batu, Li, orang muda Cina, 38 tahun, ada pengalaman, masih muda, belum kahwin. Kita pilih tokoh-tokoh yang baru, fresh face, orang baru, orang ada kebulian, peguam, usahawan, master degree. Untuk apa? Kita nakkan mereka beramal untuk membantu umat yang gagakan sumbangan amalan daripada insan manusia yang bergelar wakil rakyat. Besok jadi wakil rakyat bukan yang berhormat, yang beramal. Itu dinamakan wakil rakyat. Apa artinya kita mau dihormat tapi tidak beramal? Betul. Saya mewujudkan dengan rakan-rakan saya parti warisan ini dengan niat untuk kita berkorban, untuk kita pastikan supaya kita pilih wakil dan calon di negara Malaysia. Bila kita bertanding di Sabah, bukan saya kalah, menang. Warisan parti yang jumlah pengundi dan adunnya paling besar. Adun dari Tawau, Merutai, Sari Putih, orang Bugis, MP Munira, MP Kota Pelut, Haji Ahmad, MP Papar, orang Brunei. Brunei pun menyokong warisan. Datuk Aziz Jaman, neneknya orang Banjar, mamanya orang Bajau. Makcik saya, kakak bapak saya, bukan orang lain, anak buah saya. Ya. Hadirin yang dihormati sekalian, pilihan raya yang telah lalu, adik saya bertanding di Datu Yusuf Abdal, adik saya. Saya letak calon, namanya si Dumi, Sarjan Dumi, polis. Saya tidak pernah kenal. Saya terima laporan, saya letak Sarjan ini menjadi calon. Saya dilawan oleh sepupu saya di Sempurna, Datuk Nasir. Betul? Saya dengar dia datang kemari. Kamu ikut dengan orang yang kalah di Sempurna, orang Sempurna, ataupun tolak mereka, apa pula dijual ni kamu terima ini? Masa Sempurna pun bangun di Maya mendikan. La haula wala quwata. Lupa ngain Allah hati itu. Amikil nak kurang bamin sama Sempurna ditolak. Tadi mari si Manan lawan dengan Jatuh Jaujan, kalah. Datang kemari campaign, kamilah pilihan. Pilihan apa? Pinggangan tempe. Ada orang juga betul ikut sama dia. Ada yang jangan mati sekalian, kita perlu sedar. Bila saya letak Sarjan Dumi, saya boleh berbakat dengan diri saya. Kau tanding, kalau kau menang kau lompat. Tapi saya ikhlas, dia tengok dengan saya saja. Keluarga saya, kakak saya, adik saya menangis, cium saya. Tolonglah jangan kasih kumbang kau punya adik. Jangan kasih kalah, ini kau punya adik. Yang lawan dengan dia bukan orang lain, bukan kau punya keluarga. Kita selalu pemimpin, bukan pikir pasal keluarga. Bila kita jadi pemimpin, wakil rakyat, kau wakil rakyat bukan untuk Islam, kau wakil rakyat bukan untuk Melayu, kau wakil rakyat bukan untuk keluargamu, kau wakil rakyat untuk semua kaum Melayu, Cina, India yang ada. Itu dinamakan wakil rakyat.
Kalau kau digelar Perdana Menteri Malaysia, keluarga Malaysia. Tapi kalau tidak sokong bukan keluarga, tapi kita rakyat Malaysia. Banyak perkara. Saya nampak muka Sarjan Dumi, dia bimbang. Saya tidak cakap, saya tidak dia. Kalau ikut saya boleh berpangkat dengan dia. Tapi saya tahu, saya tidak berpangkat dengan ini saya. Dumi, serahkan dengan Allah SWT. Keluar undi 5.000 minoritas, kalah di saya. Kalau ikut saya boleh berpangkat. Tapi saya selaku insan manusia sedang. Mungkin manusia tidak nampak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak dalam hati. Saya boleh menangkan diri saya berlompat besok pagi. Tapi adakah itu kita menjadi insan manusia bukan hanya di mata insan, di mata Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat perbuatan. Jangan lupa yang menonton amalan kita, perbuatan kita bukan hanya manusia. Allah Subhanahu Wa Taala akan menonton apa yang kita buat. Amalan yang buruk yang tidak baik. Pasal itu bila kita letak calon 6 saja. Sebabnya kita nakkan supaya wakil rakyat kita menjadi wakil rakyat yang tegas, yang bersuara untuk rakyat di Dewan Rakyat Johor Undangan Negeri dia. Sebagai kita katakan check and balance. Tukur. Salah laku kerajaan Johor, tukur. Perbentukan macam saya. Bila ada kes 1MDB, saya bersuara. Saya dibuang, dipenjara. Jangan takut. Apa kau ingat kalau kamu dipenjara satu orang kamu saja? Jangan takut. Kalau kamu mati di bawah tanah, tidak ada kawan, tidak ada istri. Istri boleh cakap, yang kita mati sehidup sampai mati. Hidup dia bersama saya. Besok saya mati ditinggalkan, saya dikubur satu orang. Mana ada istri mau sanggup masuk dalam kubur? Yang bersama kubur dengan saya ulat saja. Betul tak? Bukan istri, bukan suami. Jangan takut, jangan bimbang oleh kena pangkat, oleh kena harta, oleh kena duit. Kita dilahirkan miskin dalam perut ibu. Bila keluar dari perut ibu, tidak boleh berbaju, tidak tahu, cakap pun tidak tahu, dengar pun tidak tahu, berlari pun tidak tahu, makan pun tidak tahu, miskin. Manusia dilahirkan. Besok mati miskin. Ada rumah besar, ada kereta besar, ada jam besar, ada pangkat besar. Besok mati miskin, telanjang. Tidak boleh pakai, tidak boleh cakap, tidak boleh makan, tidak boleh berdiri. Miskin hidup dilahirkan, miskin mati manusia. Jangan bimbang, karena hanya ukuran harta dan benda menjadi kejaran kita di muka bumi ini. Saya berharap rakyat negara ini sedar dan insaf. Jangan berpegang dengan tidak ada nilai-nilai dalam hidup kita. Kita kena mempunyai nilai, apatah lagi kita menjadi pimpinan, menjadi contoh, menjadi example kepada orang lain. Kalau kita memaparkan tabiat, budaya, nilai yang tidak baik, orang lain akan mengikut kepimpinan. Ya. Hadirin yang berhormat sekalian, kita pastikan besok jam berapa? Jangan jam 12, nanti pula saya ikut peraturan. Pasal saya tidak mau langgar undang-undang, karena saya yang mengubah undang-undang. Ya, sampai jam 12. Zakaria, tuan rumah di sini. Terima kasih banyak. Kita gunakan rumahnya. Besok, saya sudah dah tahu hari ini ada yang kamu hadir di sini, mungkin dicari lagi kamu. Dicari. Sudah pun kamu dijumpa kemarin dulu. Hari dulu pun sudah dijumpa. Datang kemari bagi duit. Tidak 50, tidak 100. Hari ini malam ini orang datang. Macam-macam datang. Bagi 200. Janji 200, lepas itu besok kalau kau pangkal, kau ambil gambar kertas itu, kau dapat lagi satu lagi. Satu round, 2 round ni. Tapi kena kasih tunjuk dalam handphone. Saya tahu saya di bekas pemimpin UMNO, BN. Saya tahu apa akal orang ini. Pasal itu, orang pagawa sama aku terlihat-lihat, pemakasih sama aku 2 tahun di penjara. Amat aku.
Jadi ini yang kita kena lihat. Saya sudah dah tahu. Besok hari ini apa nilai kita berwakil? 500 ringgit, 1.000 ringgit. Apa kalau dapat 1.000 ringgit, 500 ringgit, kamu jutawan? Terus kita boleh selesaikan utang kita? Terus kita boleh jadi kaya raya? Bukan pasal 500 image negara Malaysia, bukan pasal 1.000 orang Johor menjadi cemuan di negara Malaysia dan di dunia. Kita harus mengundi, orang mengundi rakyat Malaysia, bangsa Johor yang bermaruah, bermartabat pada besok pagi untuk menentukan siapa wakil rakyat kita. Jangan jual. Datuk Aziz, Munira, YB Syarifuddin, Haji Ahmad ditawarkan duit. Datuk Aziz tidak tahu berapa juta dibagi. 20 juta. Datuk Jauh-Jauh 38 juta. MP, bayangkan, diorang sudah jadi kerajaan di Sabah. Hari ini mau pilih lagi YB. Pilih YB ada duit, bagi rakyat tidak ada duit. Cuma bila pilihan raya, banyak pula duit yang datang. Maktakan bilang, Mbaniamu atakkan di rumah. Tidak kamu pernah nampak wakil barisan datang ke rumah kamu 5 tahun. Tapi kalau sudah pilihan raya, kau tidak perlu antarkan jemputan, datang. Kita kasih bodoh kita itu. Di bodohnya orang di Melaka, siapa yang kasih bodoh? Perikatan Nasional, si Mahyudin. Rakan lama saya Mahyudin ini. Kami sama-sama di kabinet soal tentang 1MB. Kami sama-sama selaku pemimpin Perikatan, Pakatan Harapan plus Barisan tumbangkan BN. Saya berkempen di Johor waktu itu, pilihan raya ke-14. Datang ke Johor, punya jauh Sabah, punya jauh sempurna. Boleh saya tolong di EP, menang calon di EP di Johor Jaya, menang calon Amanah di Permas, menang calon yang lain di Kiara, di Semenanjung, Pulau Pinang dia ambil kuasa, Negeri Sembilan dia berkuasa, di Selangor dia berkuasa. Pakatan Harapan, apa yang dia membuat? Janji saja. Pilihan raya berbagai manifesto, Barisan Nasional. Manifesto ini kalau kita jadi kerajaan, kita akan buat ini 1, 2, 3. 60 tahun jadi kerajaan, masih orang miskin. Orang asli tidak ada hospital di Bekuk. Betul tak? Datang lagi Pakatan Harapan. Inilah berbakat kita untuk menjadi harapan. Bukan Barisan Nasional jadi kerajaan Malaysia pada hari ini. Sepatutnya Pakatan Harapan. Betul tak? Betul. Tapi rakan saya Tan Sri Mahyudin berkongsi bahwa kuasa itu kongsi kuasa dengan PAS, dengan UMNO. UMNO sudah kalah. Yang kita kalahkan, dia kalahkan UMNO di Johor, Tan Sri Mahyudin. Lepas itu, gara-gara nak jadi Perdana Menteri, berpakat dengan UMNO, berpakat dengan PAS. Nanti orang PAS menteri, nanti orang UMNO, menteri penuh, menteri kanan, timbalan Perdana Menteri. Tidak sampai 2 tahun, Mahyudin dijatuhkan oleh orang UMNO. Betul tak? UMNO jadi Perdana Menteri. Sudah itu dijatuhkan si Mahyudin oleh orang UMNO, sanggup pula terima menjadi penasihat orang UMNO. La haula wala quwwata. Bertanding di Johor, kasih mati UMNO, tapi sanggup menjadi penasihat pimpinan kerajaan UMNO di Putrajaya. Macam di Melaka, bergaduh di Melaka, berkongsi kuasa di Putrajaya. Orang Melaka dipersendahkan, diperbodohkan. Gaduh di Melaka, jangan kasih dulu, kasih mati, jangan undi saya. Lepas itu sudah habis pilihan raya, berkongsi kuasa di Putrajaya. Projek mana yang kau mau? Jabatan mana penasihat yang kau mau lantik? Kalau kau tidak lantik, aku tekan buka.
main hutang ditekan. Nafsu sudah dipenuhkan, hutang mau ditekan. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadi? Amalan yang tidak berlandaskan dengan keikhlasan, kesucian, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia jatuh menjadi Perdana Menteri. Sudah jatuh Perdana Menteri, datang pula Pakatan Harapan. Ada harapan. Dari pilihan gaya ke-14 ada harapan. Tapi sudah kalah, tidak ada harapan. Masa dia kalah tidak ada harapan, dia terus sign memorandum. Orang yang curi kuasa kita, pilihan raya ke-14, kita sign tanda tangan, kita mau sokong orang yang mencuri. Bagus orang yang kena curi. Ni tangkawan he manusia panangkau, ana bang he manusia panangkau he. Paina katangkawan tumpang aina lah gitu. Mengundi dengan parti pimpinan bersatu. Jadi saya berharap boleh kena masa tak diizinkan dengan berapa? 10 menit banyak lagi. Jadi saya harap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh kena tak mengizinkan, itu yang saya sedih. Saya ditawarkan bukan jawatan kecil itu, timbalan Perdana Menteri, projek ini. Orang bilang kenapa Datuk Seri keras kepala ini? Kenapa Datuk Seri tidak mau jadi? Kalau Dong Si Ajis ditawarkan 40 juta, apa kamu ingat Presiden warisan ini berapa juta? Timbalan. Masih hidup si Omar itu. Tanya dia, hari ini lepas saya sholat Jumat. Kalau saya pinta, kalau saya bohong, di belakang Daryl Datuk Aziz di belakang saya, Omar Datuk Seri mesyuarat sekarang kami di Parlimen, dipengurusikan oleh Datuk Najib, mau cadangkan supaya Sabri jadi Perdana Menteri, kau jadi timbalan Perdana Menteri. Pemaktal siang itu nafsu makan siang. Apa dong ingat saya ini ada nafsu seumpama mereka mengejar pangkat, mengejar harta, mengejar keuangan. Saya nak beramal. Orang yang hilangkan kuasa kita bantu. Orang yang telah menjatuhkan hasrat rakyat, berpeluh rakyat, berpanas macam malam ini. Kita berpeluh menunggu Datuk Syakti mau datang daripada Pekan Dinas. Tunggu sampai jam 12 tengah malam. Lepas itu sudah kita diundi, kita jual undi rakyat. Inikah parti, inikah pimpinan yang sanggup menjual titik peluh tungkus-tungkus rakyat yang memberi sumbangan kepada kita. Saya ingat amalan itu. Pasal itu, walaupun ditawarkan dengan jawatan, walaupun ditawarkan dengan harta, saya tak akan mengejar harta. Harta ini tak akan kita dibawa sampai ke kuburan. Membeli kereta besar, masuk kubur, kereta pun tidak muat. Betul. Betul. Pasal itu sampai hari ini saya tidak ada cincin dengan jam. Tidak pakai boleh cincin dengan jam, tidak. Pasal saya tahu kendaraan rakyat itu perlukan bantuan bersama. Saya gampang kewili jam harga ada 1.000 mencari 50.000. Masalahnya pada pemilihan jam kau nak hendak rumah manusia miskin. Maka tuli maka anu. Tidak boleh. Orang Sempurna tahu, saya bukan ada rumah di Sempurna itu. Rumah itu tahun 67. Bapak saya punya, mama saya punya. Orang Sempurna kamu tahu kan ada rumah. Saya di Sempurna ada rumah. Saya beritahu dengan ibu saya, bapak saya meninggal dunia. Bu, saya minta bilik ini saja. Saya mau tidur dengan istri saya. Saya bagi istri saya beritahu istri saya, kita tempat tidur, bukan kita mau main bola. Tidur. Itu tujuannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya hormati sekian. Besok letakkan sejarah. Kita ukir sejarah di negara Indonesia. Gelombang kita lahirkan. Undi calon bermas, undi calon belum jaya. Kita menang. Insya Allah gelombang ini bukan gelombang kecil. Kapal inilah yang akan boleh mengarangkan besar dia punya lambang. Aduh, lambang dia. Mari ke sini. Jangan.
Pasal apa saya lambang ini? Ini lambang masa almarhum Tunku, Perikatan Kapal Layar bila kita bentuk Malaysia. Lambang ini daripada Nabi Nuh. Banjir, macam-macam kejadian, maksiatnya, kebeluran manusia, perbuatan macam-macam dilahirkan. Wahyu diturunkan oleh Allah SWT kepada diri sehingga membina sebuah kapal. Kapal ini tangan sebelah Sabah Sarawak, tangan sebelah Semenanjung. Kalau tangan ini ikatan dia baik, lautan Cina Selatan, gelombang laut macam mana kuat. Kalau tangannya berpadu, bersatu, apa juga masalah yang kita hadapi akan dapat kita caci. InsyaAllah. Ya. Jadi saya bangga. Besok pagi jangan jual undi. Boleh? Nilai kita bukan 500, nilai kita bukan 1.000. Nilai mermuah martabat kita. Undilah calon pilihan kita daripada parti warisan Malaysia. Boleh? Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.